Hari ini kami daripada kumpulan 3 ingin bercerita kat korang mengenai ahwana asyari'i, iaitu perbandingan antara kaedah sisa pembuangan sampah kepada tenaga dan pelupusan sampah secara pengebumian. Apa itu ahwana asyari'i ni? Ia merupakan satu kaedah syariah di mana ada dua perkara yang haram dan orang yang mukallaf ni tak boleh pilih, tak boleh tinggalkan satu daripadanya ataupun kedua-duanya sekaligus. Jadi, kalau dia tinggalkan, apa jadi? Maka keharaman yang lebih besar akan berlaku. Disebabkan itulah mereka ini dibolehkan untuk melakukan satu perbuatan itu yang lebih kecil keharamannya. Proses pemodenan kini memang banyak menyumbang kepada peningkatan sampah sarap secara drastik. Negara membangun, Malaysia juga pun berdepan masalah pelupusan sampah ni. Selari dengan kadar peningkatan kadar urbanisasi yang tidak terancang dan juga penambahan pesat penduduk. Tengok ni, pembaziran hingga 39,000 tan pepejal sisa domestik bersama dengan 1.17 kilogram pembaziran yang dilakukan oleh setiap individu pada setiap hari. Dengan tengok sisa makanan yang paling tertinggi, diikuti plastik dengan kertas, lampin bayi sisa buangan dan lain-lain. Perbandingan antara kaedah pelupusan sampah kepada sisa tenaga dengan pelupusan sampah secara pengebumian dapat dilihat apabila kaedah pelupusan sampah kepada sisa tenaga akan menyebabkan masalah isu pencemaran alam sekitar yang membabitkan pelepasan gas termasuklah mesin incinerator yang kadang-kala mengeluarkan gas dengan pelanggaran piawaian Jabatan Alam Sekitar. Kaedah ini juga akan mengundang kepada pemanasan global melalui pembebasan karbon dioksida ke atmosfera sebagai pelepasan gas rumah hijau serta kandungan berat logam yang tinggi daripada proses pembakaran yang dihasilkan semasa proses pembakaran yang turut dikategorikan sebagai sisa berisiko. Hal ini akan menyebabkan kesihatan penduduk yang serius akibat pengeluaran toksik yang pekat seperti dioksin dan furan dan logam berat yang dihasilkan melalui abu daripada hasil pembakaran. Manakala pelupusan sampah secara pengebumian akan memberi kesan kepada tanah, terutama apabila pelupusan sampah yang tidak wajar. Hal ini akan menyebabkan penguraian sampah sarap yang bertembung dengan air hujan yang menyusup masuk ke dalam tanah sehingga ratusan meter ke bumi melalui liang akufer serta interaksi itu menghasilkan air larut resap yang mengandungi pelbagai logam berat termasuklah kadmium, kuprum, magnesium, zinc dan ferrum. Hal ini akan mempengaruhi faktor kesihatan dan juga menghalang organ daripada berfungsi seperti kebiasaan. Kaedah pembuangan kepada tenaga. Konsep utama sisa buangan kepada tenaga melibatkan transformasi bahan buangan yang tidak lagi digunakan atau dianggap sebagai sisa kepada bentuk tenaga yang boleh digunakan semula. Fokusnya adalah untuk mengubah sisa menjadi sumber tenaga yang bermanfaat sambil mengurangkan jumlah bahan yang dihantar ke tapak pembuangan akhir. Beberapa tujuan utama konsep ini ialah pengurangan jumlah sisa yang masuk ke tapak pembuangan akhir. Hal ini dapat mengurangkan pencemaran lingkungan dengan mengubah sisa menjadi sumber tenaga. Jumlah bahan yang dibuang ke tapak pembuangan akhir akan berkurang secara signifikan. Contohnya, melalui proses kita semula, plastik boleh diubah menjadi bahan mentah untuk menghasilkan tenaga atau sisa organik boleh diuraikan untuk menghasilkan biogas. Hal ini dapat membantu mengurangkan tekanan terhadap tapak pembuangan dan mengelakkan pencemaran alam sekitar. Proses sisa buangan kepada tenaga bermula dengan langkah penting iaitu pengumpulan bahan-bahan sisa. Bahan seperti plastik, kertas dan bahan organik dikumpulkan dari pelbagai sumber termasuk industri, domestik dan pusat kita semula. Langkah berikutnya melibatkan pemilihan bahan-bahan ini untuk proses seterusnya iaitu penyusunan dan pemisahan mengikut jenis bahan untuk memudahkan pemprosesan. Kemudian, bahan-bahan sisa ini menjalani proses pembersihan dan pemprosesan awal sebelum diproses lebih lanjut. Contohnya, plastik mungkin memerlukan pembersihan sebelum diubah menjadi bentuk tenaga yang berguna seperti tenaga elektrik atau bahan bakar. Setelah mengalami proses tersebut, tenaga yang dihasilkan disimpan atau diedarkan melalui grid tenaga untuk kegunaan domestik atau industri. Sisa pembuangan kepada tenaga adalah proses yang memanfaatkan bahan-bahan sisa untuk menghasilkan tenaga atau bahan bakar alternatif. Ia juga membawa kesan yang penting dalam konteks pengurusan sisa buangan serta pembangunan sumber tenaga baharu.
Proses ini mempunyai kesan positif terhadap penghasilan sumber tenaga baharu dengan mengubah sisa-sisa yang sebelumnya dianggap tidak berguna menjadi bahan bakar atau sumber tenaga lain seperti biogas yang merupakan sumber tenaga yang lebih lestari. Sisa pembuangan kepada tenaga juga memberikan sumbangan penting dalam usaha global untuk mengurangkan pemanasan global dengan mengurangkan emisi gas rumah hijau seperti metana yang biasanya dihasilkan semasa proses penguraian sisa. Ini menyumbang kepada pengekalan iklim global yang lebih stabil dan mengurangkan tekanan terhadap perubahan iklim yang semakin ketara. Pelupusan sampah secara pengebumian merupakan satu kaedah tradisional yang sering digunakan dalam pengurusan sisa. Konsep utamanya melibatkan pembuangan bahan buangan dengan cara menguburkannya di dalam tapak pembuangan akhir. Salah satu aspek utama dalam konsep ini ialah penyingkiran bahan-bahan buangan yang tidak lagi digunakan dari sumber-sumber yang berbeza. Konsep ini merupakan usaha untuk mengurangkan bahan-bahan yang tidak diperlukan dari persekitaran yang terbuka dan mengawal kesan buruknya kepada masyarakat dan alam sekitar. Pelupusan secara pengebumian merupakan salah satu kaedah utama dalam pengurusan bahan buangan yang telah digunakan secara meluas di seluruh dunia. Proses ini melibatkan beberapa langkah penting yang bermula dari pengumpulan bahan buangan hingga pemendaman dan penutupan di tapak pembuangan akhir. Langkah pertama dalam proses pelupusan pengebumian adalah pengumpulan bahan buangan dari pelbagai sumber termasuk domestik, industri dan sektor komersial. Bahan-bahan ini kemudian diangkut ke tapak pembuangan akhir yang telah ditetapkan. Tapak pembuangan akhir ini telah disiapkan dengan teliti untuk memastikan pematuhan terhadap standard kesihatan dan alam sekitar. Setelah sampai di tapak pembuangan, bahan buangan diletakkan secara berperingkat di dalam tapak tersebut. Lapisan tanah atau bahan lain digunakan untuk menutup bahan buangan harian yang dimasukkan untuk membatasi bau serta pengeluaran yang mungkin mencemari alam sekitar. Proses penutupan ini diulangi secara berkala selama bahan buangan diletakkan di tapak. Proses ini walaupun dilakukan dengan teliti masih membawa kesan negatif yang besar terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia. Salah satu kesan utama pelupusan pengebumian adalah pencemaran alam sekitar. Bahan-bahan yang terkubur boleh mencemarkan tanah, air dan udara. Bahan buangan yang terkubur di tapak pembuangan akhir boleh menyebabkan pengolahan bahan berbahaya ke dalam tanah, mencemarkan air tanah dan memudaratkan kualiti air yang boleh mempengaruhi hidupan akuatik dan masyarakat setempat. Pencemaran udara juga merupakan kesan yang berpotensi dari proses pelupusan pengebumian. Proses pemendaman bahan organik di dalam tapak pembuangan akhir boleh menghasilkan gas beracun seperti metana. Itu gas rumah hijau yang lebih kuat daripada karbon dioksida dalam menyumbang kepada pemanasan global dan perubahan iklim. Kesan lain termasuklah pembaziran ruang tanah yang besar. Tapak pembuangan akhir memerlukan ruang yang besar untuk memendam bahan buangan dan ini mengurangkan keupayaan untuk menggunakan tanah tersebut untuk tujuan lain seperti pertanian atau pembangunan. Selain itu, tapak pembuangan akhir yang besar juga mengganggu habitat semula jadi, merampas tempat tinggal haiwan liar dan mengancam kepelbagaian biologi. Kesannya, sementara pelupusan pengebumian adalah kaedah yang lazim digunakan dalam pengurusan sisa, kesan negatifnya terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia menimbulkan kebimbangan yang semakin meningkat. Oleh itu, usaha yang berterusan dilakukan untuk mencari kaedah pengurusan sisa yang lebih mampan seperti kita semula, pengurangan sisa dan teknologi pengurusan sisa yang lebih canggih. Apa cadangan untuk kajian lanjutan yang seterusnya iaitu pihak kerajaan hendaklah memainkan peranan yang penting dalam pembangunan inovasi dan teknologi bagi melestarikan lagi kaedah sisa buangan kepada tenaga dan diguna pakai di seluruh negara yang dapat meningkatkan ekonomi negara serta dapat menjaga alam sekitar dari pencemaran. Seperti yang kita sedia maklum, pembuangan sampah sarap semakin meningkat setiap tahun dan harus diatasi dengan kaedah yang lebih sesuai dengan memanfaatkan sumber tersebut. Dalam kajian ini, pengkaji telah memperoleh persepsi dan pandangan masyarakat terhadap kaedah Ahwanu Asyarain antara kaedah sisa buangan kepada tenaga dan pelupusan sampah secara pengebumian.
Oleh hal yang demikian adalah dicadangkan agar kajian ini ditumpukan kepada masyarakat, golongan belia dan generasi baru. Dengan ini, kesadaran dan pengamalan kaidah ini dapat diterapkan di kalangan orang muda agar dapat diteruskan dan diperkasakan pada masa yang akan datang. Kesimpulannya, kaedah sisa pembuangan kepada tenaga menawarkan alternatif yang lebih berkesan dalam pengurusan sisa pembuangan berbanding dengan pelupusan pengebumian. Walaupun pelupusan secara pengebumian masih menjadi amalan lazim, kesan negatifnya terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia menimbulkan kebimbangan yang semakin meningkat. Oleh itu, usaha terus dilakukan untuk meningkatkan teknologi dan amalan pengurusan sisa yang lebih mampan dan inovatif seperti kitar semula, pengurangan sisa, dan teknologi pengurusan sisa yang lebih canggih. Dengan pendekatan holistik dan sepadu, harapannya adalah untuk mengurangkan kesan negatif kepada alam sekitar sambil mencapai pengurangan yang lebih berkesan terhadap sisa buangan.